الحمد لله القائل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Bahana Pemberi dan Penerima Rasuah. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, jenayah rasuah adalah satu perbuatan yang telah membarah menyelinap dalam sistem kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Dewasa ini, tohmahan yang dilemparkan sama ada realiti atau persepsinya. Isu-isu rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa sering dikaitkan dengan politik, sektor perkhidmatan awam, sektor ekonomi, perdagangan, keselamatan dan sebagainya. Ia meliputi kesalahan memberi, menawar, menerima suapan, tuntutan palsu, penipuan transaksi dan dokumen untuk kepentingan individu, keluarga dan golongan-golongan tertentu. Inilah bentuk-bentuk kesalahan yang jelas merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Hadirin jemaah sekalian, sesungguhnya perbuatan rasuah adalah haram di sisi Islam, berdosa besar serta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang dinyatakan pada mukaddimah khutbah ini, yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain. Itu dengan jelas, itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Manakala disebut dalam sepotong hadis yang mengingatkan kita tentang haramnya perbuatan rasuah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashiya wal murtashiya. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Riwayat Ibnu Hibban. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, beliau menyatakan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil ialah menerima rasuah, iaitu suapan, iaitu wang diberikan kepada penguasa atau pegawai supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya atau hukuman yang merugikan lawannya menurut kemahuannya, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda kerana ia ada sesuatu kepentingan dan sebagainya. Manusia yang sanggup melakukan jenayah rasuah, mereka ini tidak takut akan ancaman dan laknat Allah dan Rasulnya, kerana mereka ini hanya mementingkan diri sendiri, bersikap rakus,
tamak, sanggup mendapatkan sesuatu yang bukan hak mereka sehingga menggadai maruah diri demi memenuhi nafsu, mengumpulkan kekayaan dengan jalan yang salah dan melakukan penganiayaan. Golongan ini sebenarnya telah berlaku zalim terhadap diri sendiri dan orang lain serta mengkhianati amanah yang dipertanggungjawabkan atas bahu-bahu mereka. Rezeki yang diperoleh daripada sumber haram diberikan pula kepada anak, isteri dan ahli keluarga. Maka bagaimanakah hendak melahirkan zuriat yang soleh dan solehah, keluarga yang ada mawaddah dan sakinah? Lebih malang lagi hilangnya keberkatan dalam rezeki yang diperolehi. Ingatlah peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suht an-naru awla bih. Sesungguhnya tidak akan masuk syurga setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka nerakalah lebih layak untuknya. Riwayat Ahmad. Hadirin sekalian, perbuatan rasuah merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dipertanggungjawabkan. Terdapat 3 kesan buruk yang sangat besar akibat jenayah rasuah yang berlaku, iaitu: pertama, pelaku rasuah yakni pemberi, penerima atau orang tengah yang menjadi perantara telah melakukan satu bentuk kezaliman. Hal ini berlaku apabila suapan yakni rasuah kepada pihak yang menerima telah mengubah suatu keputusan yang memihak kepada dirinya, dalam masa yang sama menafikan hak orang lain. Kedua, orang yang dinafikan haknya, iaitu orang yang dizalimi ini, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mereka pohon. Maka awas dan beringatlah bahawa lambat laun mereka yang melakukan jenayah rasuah ini tidak akan terlepas daripada balasan atas perbuatan keji mereka. Jika terlepas di dunia, jangan ingat akan terlepas di akhirat kelak. Ketiga, perbuatan atau perlakuan jenayah rasuah yang berluasa dalam kalangan masyarakat kita akan memberi impak negatif yang sangat dahsyat sekiranya tidak dibendung. Ia boleh menyebabkan keadaan politik yang tidak stabil, ekonomi yang merudum, tata kelola yang hancur, mengancam keselamatan negara. Penyalahgunaan kuasa berleluasa, kekayaan dikuasai oleh golongan-golongan tertentu, yang kaya terus kaya dan semakin rakus, yang miskin semakin tertekan dan ditindas namun tiada pembelaan. Maka natijahnya sebuah negara itu bakal runtuh dan mencetuskan huru-hara akibat jenayah rasuah yang membara umpama api dalam sekam atau gunting dalam lipatan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umum mengetahui Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan agensi yang berperanan dan bertanggungjawab menangani isu-isu rasuah di negara kita. Dalam usaha SPRM memerangi jenayah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan, agensi ini juga memerlukan sokongan dari agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuk sektor swasta, korporat, golongan profesional serta pelbagai lapisan masyarakat umumnya, agar bergandeng bahu bersama SPRM dalam kerangka memerangi jenayah rasuah dan berusaha bersungguh-sungguh menjadikan Malaysia sebagai negara yang bebas rasuah. Mimbar juga menyeru semua pihak agar sama-sama berusaha memerangi jenayah rasuah dalam negara kita secara serius demi memperkasakan urus takbir dan tata kelola terbaik dalam perkhidmatan kerajaan, agensi-agensi badan berkanun, badan swasta dan pelbagai lapisan masyarakat umumnya. Inilah yang dikehendaki dan selaras dengan tuntutan syarak, juga mendorong hasrat kerajaan dalam usaha meningkatkan integriti serta kualiti penyampaian perkhidmatan. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita hayati pengajaran berikut. Pertama, umat Islam hendaklah sedar Allah dan Rasulnya melaknat pelaku rasuah yang terdiri daripada pemberi, penerima dan perantara perbuatan tersebut. Kedua, hindarilah rasuah kerana orang yang melakukan perbuatan rasuah tidak mempunyai harga diri kerana sanggup menggadai maruah demi kepentingan peribadi dan menafikan hak orang lain.
Ketiga, umat Islam hendaklah memastikan rezeki yang dicari dan diinfakkan adalah dari sumber yang halal untuk memperolehi kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.